Fitri. Fitri. Kat mana? Ke sebelah. Sini. Ke sebelah ni. Ke sebelah. Okey. Ke 11. Pusat 25 eh? Pusat 25. Dah silap tu. Dah belajar sembahyang Jumaat minggu lepas kan? Bulan lepas sembahyang Jumaat. Pusat 25. Cuma kat mana? Pusat 25 kat mana? Ha? Nombor 5. Kelimanya. Ha? Ketujuh? Ketujuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung kepada kitab kita ni, Hidayatus Sibyan, muka surat 25, pada syarat yang ketujuh daripada syarat semayang Jumaat. Syarat semayang Jumaat itu ada 7 ketujuhnya. Yang ini syarat sah semayang Jumaat ada 12 semua. Malam ni kita sambung syarat yang ketujuh. Muka surat 25 kat tengah-tengah tu, ketujuhnya. Baik yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik ke-13 daripada atas. Muka surat 25, baik yang ke-13 daripada atas. Syarat yang ketujuh daripada syarat sah semayang Jumaat. Dia ada 12 semuanya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Ketujuh daripada 12 syarat. Sekurang-kurang berjemaah itu 40 dengan imam daripada ahli Jumaat. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Jumaat ini mesti 40 orang. Kalau tak cukup 40 orang, maka tidak sah semayang Jumaat. Jadi siapa yang ikut mazhab Syafi'i, sekiranya tempatnya itu semayang Jumaat kurang daripada 40, maka dia kena buat lepas daripada semayang Jumaat itu semayang Zuhur. Jadi kalau itu asal mazhab Syafi'i lah. Misal kata kita pergi satu tempat tu dia semayang Jumaat kurang daripada 40. Semayang 12 ke, semayang 25 ke, semayang Jumaatnya. Maka kita kena semayang lepas daripada semayang Jumaat tu, semayang Zuhur. Kita orang mazhab Syafi'i. Sebab apa semayang Jumaat tu pada mazhab kita tak sah. Kerana tak cukup 40. Tapi kalau mazhab lain dia sah, tak apalah, mazhab lain sah kita ikut dia. Tapi sebaiknya lepas daripada semayang Jumaat tadi, kita semayang Zuhur. Tu. Ke-8-nya, syarat ke-8, bahawa berkekalan bilangan 40 itu daripada permulaan sembahyangnya hingga salam sekalian mereka itu. Bilangan 40 itu kena ada daripada awal semayang Jumaat sampai kepada akhir
sampai kepada salam imam dan makmum semua bagi salam, mesti 40 itu cukup. Misal kata kalau tak cukup 40, maka tidak sah sembahyang Jumaat itu. Misalnya kita sembahyang Jumaat cukup-cukup 40. Cukup-cukup 40. Tiba-tiba ada seorang daripada 40 tadi, dia batal lah sembahyang. Dia pun balik ke rumah. Dia dah batal sembahyang, dia balik ke rumah, dia ambil wuduk dan sebagainya. Dia mari-mari sembahyang Jumaat tu imam dah bagi salam, orang lain pun dah bagi salam semua. Maka sembahyang Jumaat tu tadi berlaku hanya 39 orang saja. Jadi Jumaat tadi tak sah. Kerana sembahyang Jumaat tak boleh buat kurang daripada 40. Sembahyang Jumaat mesti buat sekurang-kurangnya 40 orang. Sembahyang Jumaat mesti dilakukan sekurang-kurangnya 40 orang. Kurang daripada 40 tidak sah sembahyang Jumaat dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Baik, selesai di situ 8. Jadi kalau ada seorang je kurang daripada 40, tengah-tengah sembahyang kurang 40, dia mesti daripada awal sampai bagi salam cukup 40. Bahkan daripada khutbah lagi. Daripada start khutbah lagi mesti kena ada 40 orang. Kalau start khutbah tak cukup 40 orang, maka Jumaat tadi tidak sah. Okey? Kesembilannya, syarat yang kesembilan daripada syarat sah sembahyang Jumaat, bahawa ada yang 40 itu daripada ahli Jumaat sekaliannya. 40 orang tadi pula mesti ahli Jumaat. Bukan 40 orang biasa. 40 orang tu mesti ahli Jumaat. Ketat sikitlah mazhab kita Imam Syafi'i. Apa itu ahli Jumaat? Baik, dia bagi keterangan. Iaitu Islam. 40 orang tu mesti Islam semuanya. Jadi katalah kalau tengah-tengah sembahyang tiba-tiba ataupun lepas sembahyang dah, baru kita tahu salah seorang daripada 40 tu sembahyang Jumaat ni cukup-cukup 40. Lepas pada sembahyang Jumaat tahu ada seorang tu daripada 40 tu Qadiani dia. Dia orang apa? Orang apa? Qadiani. Tahu Qadiani? Tahu Qadiani? Tahu Syiraz Qadiani? Tak tahu? Di Nakoda tu ada satu kumpulan, nama dia kumpulan Qadiani. Qadiani ni difatwakan dia terkeluar daripada Islam. Dia bukan orang Islam. Tak boleh makan sembelihan dia. Tak boleh ikut dia sembahyang. Tak boleh menikah dengan dia. Tak boleh buat sembelihan sembahyang dia tak boleh. Tak boleh menikah dengan dia. Dia jadi imam pun tak sah ikut. Kalau sembahyang Jumaat tak boleh kira dengan dia sebab dia bukan orang Islam. Dah faham tu? Dia bukan orang Islam. Qadiani ni telah difatwakan. Kalau tuan-tuan pergi ke Nakoda tu, dia ada tulis sembok dalam tu kat tepi bangunan Qadiani biru tu. Qadiani bukan Islam. Jai tulis. Jai pasang. Bukan Islam apa tu semua. Faham sendiri ya, dah bukan Islam. Tiba-tiba orang yang sembahyang Jumaat tadi, lepas sembahyang kita tahu dia ni Qadiani. Qadiani bukan Islam. Maka yang sembahyang Jumaat yang agama Islamnya 39 orang. Jadi sembahyang Jumaat tadi tidak sah. Itu kena ingat macam tu. Lagi ahli Jumaat yang kedua apa? Islam yang pertama. Yang kedua yang akil, yang berakal. Ahli Islam, yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Kita sembahyang Jumaat cukup-cukup 40 orang. Lepas sembahyang Jumaat ada seorang tengok duk bercakap seorang. Lepas tu gelak seorang. Hehehehehe. Sudahlah. Rupanya orang gila seorang.
Jadi yang sempurna semayangnya 39. Seorangnya gila. Gila tak boleh masuk kira. Dia bukan ahli Jumaat. Maka semayang Jumaat tadi tidak sah. Kalau dah habis waktu zuhur, kena semayang zuhur qada Jumaat tadi. Kalau masih dalam waktu zuhur, boleh panggil orang semayang Jumaat semula. Kena semayang Jumaat semula. Ini kes bilangan cukup-cukup 40. Kalau lebih pada 40 tak apalah. Kalau ada 100, seorang tak cukup jadi 99, okey lagi. Ini kalau semayangnya cukup-cukup 40. Jadi tak sah semayang Jumaat dah. Yang baligh. Yang ketiga, ahli Jumaatnya orang baligh. Baligh ni cukup umur. Kita tengok dia besar. Lepas semayang, dia pun bagi tahu, saya tak balik lagi Pak Haji. Rupa dia kecil lagi, tak balik lagi. Tengok besar badan. Besar macam Fitri badan. Rupa tak balik lagi. Dia kata, Pak Cik, saya tak balik lagi. Alah. Tolak awak seorang, tinggal 39. Jadi bila 39, tak sah lah semayang Jumaat. Pasal orang yang kanak-kanak tak boleh masuk kira dalam 40. Dia mesti orang baligh. Baligh ni tahu baligh? Cukup umur. Orang lelaki keluar mani, orang perempuan datang haid. Okey? Atau umurnya dah 15 tahun. Misal kata dia tak datang haid, dia tak keluar mani. Umur dia 15 tahun, dia baligh. Kan? Awak duduk di tahfiz ni, kadang-kadang lambat datang haid. Datang haid pula dah. Lambat datang mani. Jadi tak datang mani, tak keluar mani. Tapi umur dah 15 tahun, baliklah. Dia 15 tahun balik, walaupun tak datang mani lagi. Okey, 3. Yang merdeka. Merdeka ni bukan hamba lah. Sekarang ni dah tak ada hamba. Tapi kalau katalah dalam 40 orang tu ada seorang hamba, maka tak boleh dikira daripada kalangan 40 tadi. Tak sah semayang Jumaat. Mesti semuanya orang merdeka. Hamba tak boleh. Kena ingat, hamba tak boleh. Sekarang ada tak hamba? Ada Siraj hamba? Ada hamba tak sekarang? Ada? Kat mana? Fitri ada? Betul tak ada? Betul? Sekarang tak ada tak ada hamba dah. Dulu-dulu ada hamba. Hamba ni boleh dijual, boleh dibeli. Tu hamba. Lelong. Tengok cerita. Cerita apa? 3 Abdul. Tengok. Kalau marah kena jual. Jual kat kedai. Tapi yang dijual tu orang merdeka. Dia hamba. Hamba ni bukan orang merdeka. Dia boleh dijual dan boleh dibeli. Dulu ada hamba. Sekarang dah tak ada hamba. Habis. Telah dimansuhkan hamba ini. Siapa yang hapuskan sistem perhambaan? Raja Arab Saudi yang bernama King Khalid. Raja Khalid. Raja Khalid nama dia. Selepas daripada Raja Malik Faisal, Raja Khalid nama dia. Malik Faisal, lepas Malik Faisal, Raja Khalid. Dia duit banyak, minyak banyak kan Arab Saudi ni. Dia beli semua hamba, dia bebaskan semua. Masa tu habis, tak ada hamba. Kaya dia, besarlah jasa dia. Habis. Berapa dah syarat ahli Jumaat? Pertama, orang Islam. Kedua apa? Berakal. Ketiga apa kiaman? Baligh. Keempat, merdeka. 4 dah. Yang kelima, yang laki-laki. Syarat yang kelima, ahli Jumaat mesti laki-laki. Boleh? Lepas pada semayang Jumaat, tengok-tengok ada seorang perempuan. Dia menyamar jadi laki-laki. Apa perempuan menyamar jadi laki-laki? Orang panggil apa? Pancake. Pancake pula. Pengkit. Tak, pengkit istilah dia. Waliyadzabillah. Dia menyamar jadi laki-laki. Tengok macam laki-laki, rupanya dia perempuan. Dia perempuan. Dia bukan laki-laki, dia perempuan. Jadi apabila jantina dia perempuan, dia tak boleh dikira daripada 40 tadi. Di semayang Jumaat tadi tak cukup 40 orang, maka semayang Jumaatnya tidak sah.
Syarat yang ke berapa ni? 5 lah kan? Yang ke-6, ini payah. Lagi yang mustautin pada tempat itu. Dia mustautin. Kuliah bulan lepas Ustaz dah sebut dah perbezaan antara orang mukim, orang mustautin dan orang musafir. Orang mukim maksudnya dia duduk satu tempat tetapi niat dalam hatinya dia nak berpindah daripada tempat itu. Misalnya awak ni orang apa? Mukim bagi. Tahu? Mukim. Awak duduk di sini, duduk di Mat Tafiz ni, awak nak duduk sini sampai mati ke? Habis belajar nak balik. Awak pergi semayang kat mana? Di bendahara. Awak tak boleh masuk dalam kiraan 40. Sebab apa? Sebab awak bukan orang mustautin. Awak orang apa? Orang mukim. Boleh faham? Awak semua pelajar tahfiz ni orang mukim. Tu Pakcik Sam, Pakcik Rozi ni, dia orang apa? Mustautin. Pasal dia bagi tahu saya dia tak nak balik dah. Kan? Macam ustaz, mustautin. Pasal nak duduk di sini, tak ada rasa nak balik dah, tak ada rasa nak pindah lagi setakat hari ni. Jadi dikira orang mustautin. Maka boleh masuk dalam kiraan 40. Mukim tak boleh masuk. Dia tak kira IC, tak kira lama duduk tak. Dia kira niat hati. Walaupun dia baru duduk sebulan sini, tapi dia tak nak pindah dah. Mustautin. Dia duduk sini 25 tahun, tapi dia tunggu pencen. Pencen pindah. Pencen balik Kelantan, pencen balik Kedah, pencen balik Terengganu, pencen balik Johor, dia nak balik. Maka dia orang mukim. Gitu. Tak boleh kira 40. Dia tak ada kira lama, dah lama duduk di sini ni, mustautin dah, tak kira. Dia baru duduk sebulan pun, dah dia kata tak nak balik dah, aku nak duduk sini ya. Nak kekal duduk sini sampai mati. Ni ya. Elok tempat ni. Maka dia kira orang mustautin. Boleh. Bila dia berubah niat, mula-mula contoh macam ustaz, nak duduk sini sampai bila-bila. Habis dah tua tak larat duduk sini, jam pula, rasa nak klik Kelantan pula. Tukarlah jadi orang mukim. Tukar jadi orang mukim pula. Boleh? Faham tak? Itu beza antara mukim dengan mustautin. Mustautin tu niat hati dia tak nak pindah sampai ke bila-bila. Mukim, dia duduk di sini menetap, tapi dia tak nak duduk di sini lama-lamanya. Dalam hati dia nak balik, nak pindah ke tempat lain. Tu dipanggil mukim. Macam awak semua ni. Nanti lepas ni awak pergi ke universiti pula. Masa duduk universiti pun macam tu juga. Duduk 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Tetapi dalam hatinya nak balik kampung, bukan nak duduk selama-lamanya di sini. Boleh? Itu nama dia nama dia mukim. Mustautin, mukim. Yang ketiga nama dia musafir. Musafir ni orang berjalan lah. Orang tengah berjalan. Jadi manusia nisbah kepada tempat ada 3. Manusia dinisbahkan kepada tempat ada 3 nama. Mukim, mustautin, musafir. Musafir tu dia lalu je tempat tu. Dia bukan nak duduk di situ, dia nak pergi tempat lain. Mustautin nak duduk selama-lamanya di situ. Mukim duduk di situ tetapi niatnya nak pindah. Jadi orang yang mustautin saja boleh kira 40. Mukim tak boleh. Jadi timbul masalah ni. Timbul masalah. Sembahyang Jumaat yang dibuat di office-office, di pejabat-pejabat, mana ada orang mustautin situ? Di pejabat tu tak ada orang mustautin di situ. Yang duduk di kawasan pejabat tu semuanya orang yang mukim, bukan yang duduk selama-lamanya di situ. Jadi sebab itu dalam masalah ini, kalau ikut mazhab Syafi'i, tak boleh sembahyang Jumaat di kawasan itu kerana tak cukup 40. Orang yang duduk di situ tak cukup 40. Contohlah di Masjid Asy-Syakirin KLCC.
Mana ada penempatan sangat di sekitar tu. Yang duduk di situ nak duduk kekal selama-lamanya, mungkin tak cukup 40 orang. Mungkin. Jadi, kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah sembahyang Jumaat di situ. Tetapi mufti fatwakan boleh sembahyang Jumaat di situ, mungkin atas dasar maslahah atau sebagainya. Susah orang yang kerja pejabat nak pergi cari sembahyang Jumaat tempat yang jauh-jauh. Kan? Jadi kalau begitu bolehlah kerana mufti dah fatwakan. Tapi ikut hukum asalnya kalau tak ada orang mustatin tak boleh. Itulah yang dipanggil ahli Jumaat. Ini 40 orang. Habis selesai di situ. Seterusnya syarat yang ke-10. Ke-10-nya bahawa adalah yang 40 itu qari sekaliannya. Ini masalah ni. Bahawa adalah yang 40 itu qari kesemuanya. Qari apa? Apa makna qari? Tu masuk tanding Quran dah. Qari ni maksudnya baca Fatihahnya betul. 40 orang tu mesti baca Fatihahnya betul. Kalau kita sembahyang Jumaat 40 orang, tapi ada seorang yang baca Fatihahnya tak betul. Contohnya dia baca Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Fatihahnya tak betul. Mana tak betul? Mustaqim. Tak betul. Dia naknya apa? Qaf, bukan kaf. Mustaqim, kaf. Dia qaf dalam mustaqim. Qa. Di sini qa. Ihdinas siratal mustaqim. Makhrajnya di situ. Kaf, qa. Kalau tak kena makhraj, ya tak betul lah. Faham? Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Dia baca Ihdinas siratal mustaqim. Dia dipanggil orang ummi. Lawan pada qari, ummi. Apa? Ummi. Bukan ummi kat rumah awak tu dah. Tu ummi mak. Ni istilah fiqah dipanggil ummi. Lawan pada qari, ummi. Ummi apa? Orang yang baca Fatihah tak betul dipanggil ummi. Yang baca Fatihah betul dipanggil qari. Tengok-tengok dalam 40 tadi ada seorang yang baca macam tu. Ihdinas siratal mustaqim. Sah tak sembahyang Jumaat? Sah tak sembahyang Jumaat? Sah? Sah tak Syirah? Tak sah. Pasal apa? Tak cukup 40 orang qari. Dia nak 40 orang tu semuanya baca Fatihah betul. Bukan saya kata, ni kitab kata. Apa dia kata? Cuba baca kuat-kuat Siraj. Bahawa dia tak tahu ke mana. Kitab tak ada. Fitri baca. Ke-10-nya. Bahawa adalah yang 40 itu qari sekaliannya. Qari makna baca 40 betul Fatihah. Qari itu maksud Fatihahnya betul. Fatihah ni ada 156 huruf je. Kan? Kalau perbetulkan satu huruf satu hari, setengah tahun habis, 6 bulan habis. Tak sampai setahun pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain. Bukan a. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bukan na tu qaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedap baca lain, tak semestinya betul. Betul baca tak sedap tak apa. Sedap tapi tak betul tak boleh.
Sedap tu itu anugerah Tuhan. Kadang-kadang ada orang Allah Ta'ala bagi suara dia sedap. Itu nombor 2. Baca betul, itu penting. Makhraj, tempat keluar. Iyyaka na'budu wa iyyana. Di situ. Jangan baca iyyaka na'budu, na tu makhraj hamzah. Tak boleh. Ain makhraj sudah ke mana? Ain. Di sini anak tekak tu. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh? Bagi betul makhraj. Tak betul makhraj? Salah. Siratal ladzina siratal ladzi dzal. Bukan lazi, zai. Dia ada dzal dengan zai, ada 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makhrajnya di mana? Di tepi. Lidahnya tepi gigi. Waladdo. Betul? Huruf paling payah sekali sebut dalam bahasa Arab ialah huruf dha. Sebab itu bahasa Arab dipanggil lughatud dad. Lughatud dad maksudnya dalam Arab sahaja yang ada huruf dad. Bahasa lain di dunia tidak ada huruf dad. Sebab itu bahasa Arab dipanggil lughatud dad. Kalau orang tanya nama lain bagi bahasa Arab, Arabic language, itu kok bahasa Inggeris. Nama lain bagi bahasa Arab, lughatul Arabiyah, selain daripada itu dia panggil lughatud dad, bahasa dad. Kerana dalam dunia ini yang ada huruf dad hanya bahasa Arab saja. Makhrajnya di sini dan paling payah sekali. Nabi sebut ana afsahud dad. Aku hak paling betul sekali sebut huruf dad. Nabi paling betul sekali. Walad, lidah nak duduk tepi. Walad, gitu. Jangan duduk tengah. Waladdo, tak boleh, tak betul. Tapi dimaafkan kerana itu lahan ataupun kecacatan yang kecil. Waladdo itu tak betul. Dia nak duduk tepi. Waladdo. Dak tu lidah kat tepi gigi. Kiri atau kanan, terpulanglah. Tapi ustaz senang kiri. Waladdo. Macam tu. Kalau bunyi macam duduk dalam terowong tu salah tu. Waladdo. Tu salah. Tu lidah duduk kat tengah. Allah Ta'ala anugerah kepada kita suara sedap, alhamdulillah. Tapi makhraj kena betul. Tapi kalau suara tak sedap, tak apa. Makhraj kena betul. Macam Allah yarham Ustaz Hasan Azhari. Dia pandai tajwid. Suara dia biasa je suara dia. Tak adalah sedap mana. Tapi tajwid dia pandai. Dia mahir bab tajwid. Sebab tu dia tak bertanding lagu. Sebab dia suara biasa-biasa saja. Tapi tajwidnya betul. Mahir dalam bab tajwid. Suara anugerah Allah Ta'ala. Suara anugerah Allah Ta'ala. Ramai-ramai awak ni bukan semua suara sedap. Ada suara tak sedap. Kan? Ada suara sedap. Itu anugerah lah. Ustaz suara tak sedap. Masa belajar dulu selalu kena perli kat Tok Guru. Tok Guru Taranum. Tak usah belajar lah Taranum, dia kata. Suara macam anak kucing. Sampai sekarang tak belajar Taranum. Itu cerita. Allah yarham Ustaz Muzdi. Ustaz sekolah dulu. Habis, selesai di situ. Maka tiada sah Jumaat dengan ummi mutlaqan. Tidak sah sembahyang Jumaat dengan orang yang baca Fatihah tak betul mutlaqan, tanpa ada perincian. Inilah barang yang dijazam, yakni yang diputuskan oleh Syekh Ramli. Imam Ramli kata, Ramli ni ulama mazhab Syafi'i lah. Syekh Ramli kata, kalau dia ummi tak sah. Tak kisahlah dia ummi tu pasal apa semua, belajar ke tak belajar ke,
dia tak betul baca Fatihah tu lepas dia belajar ke, lepas dia tak belajar ke, asal kata dia ummi, tak boleh masuk dalam kiraan 40. Tak boleh masuk dalam kiraan 40. Itu Imam Ramli kata. Baik. Bersalahan barang yang dijazam, yakni yang diputuskan akan dia oleh Syekh Ibn Hajar di dalam Syarah Umbab. Ini nama kitab, Syarah Umbab. Dan Irsyad, ini pun nama kitab, bukan nama orang tu. Syarah Umbab dan Syarah Irsyad, dua-dua tu nama kitab. Sah Jumaat dengan ummi. Dia kata sah sembahyang Jumaat kalau makmum tu ummi, jika ada imamnya dan khatibnya qari. Ini jika ada ummi tu tiada taksir pada belajarnya, tiada cuai pada belajar. Kata Ibn Hajar, kalau makmum ni dia ummi, baca Fatihah tak betul, tapi selepas dia belajar dah, dia pergi belajar, dia belajar, Fatihah dia tak betul lagi, ini sah sembahyang Jumaat dengan orang yang macam ni, dengan syarat tu imam dengan khatib bukan ummi. Tu imam dengan khatib tak boleh ummi. Ini masalah tuan-tuan semua, masalah musibah di akhir zaman lah. Jadi orang ummi, dia tak sedar dirinya ummi, jadi dia nak jadi imam. Jadi membawa kepada makmumnya tidak sah sembahyang. Tak boleh macam tu. Jadi kalau kita ummi, kita kena sedar diri kita ummi, kita duduk belakang lah. Kalau begitu, tak boleh. Ummi dia tak boleh jadi imam. Dia tak boleh jadi imam. Kalau kita tak tahu, tak apa. Kalau kita tahu, contoh tak tahu macam mana sembahyang Zuhur dengan Asar, mana kita tahu dia tak baca kuat, tak apa lah. Tapi kalau sembahyang Maghrib, Isyak, Subuh, kita dengar dia bacanya tak betul, Fatihahnya tak betul, maka kita tak boleh ikut dia lah. Sebab orang ummi dia tak boleh jadi imam. Untuk masuk dalam kiraan 40, kata Imam Ramli, tak boleh langsung. Ibn Hajar, dia kata macam mana? Dia kata begini, kalau imam tu dengan khatib tu orang bukan ummi, tak apa, sah. Makmum tu ummi, boleh masuk kira 40, dengan syarat ummi dia tadi tak betul baca Fatihah dia tadi selepas daripada dia dah belajar. Tiada taksir pada belajarnya, dengan sekira-kira lemah ia daripada belajar, dan lemah pula gurunya daripada mengajarkan dia. Dia ni dah tak boleh belajar dah, lidah kerah. Tok guru pun tak boleh nak ajar dia. Dua-dua surrender. Dia pun surrender, tok guru pun surrender. Yang ni dia dikira sebagai ummi yang dimaafkan. Ummi yang dimaafkan pada sisi ataupun pada pendapat Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar kata tak apalah kalau macam ni. Nak buat macam mana tak boleh nak pergi dah. Kata Ustaz Azhari dulu, lidah kerah macam tiang elektrik. Tak boleh nak buat apa dah. Sama juga, kan? Semayang kita pun sama. Orang yang baca Fatihah tak betul, semayang dia tak sah. Tapi kalau tak betul tu, lepas daripada dia belajar dah, dan bila dia belajar, dia dah tak boleh dah. Tok guru pun tak boleh hajar dia, dia pun tak boleh dah belajar. Dua-dua surrender. Tok guru kata minta maaf lah, tak boleh dah. Memang tak boleh buat apa lidah ni. Kena kisik lidah. Kena kikih lidah. Maka semayang dia sah. Tapi barang siapa, ingat ni tuan-tuan semua, ni ibadat semayang ni, kena ambil perhatian. Barang siapa semayang dalam bacaan Fatihahnya tak betul, dan dia tak pergi belajar, maka semayangnya tak sah. Sepakat ulama, tak ada khilaf. Kalau dia dah pergi belajar, tetapi dia dah tak boleh nak betulkan, tok guru kata kau ni tak boleh dah, takat ni yang boleh pergi. Salah, tapi tak boleh nak betul dah. Semayang dia sah, tapi tetap tak boleh jadi imam. Hanya untuk sah untuk diri dia saja. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, macam-macam mana pun kena pergi belajar dulu Fatihah. Jangan kita duk harap belajar Fatihah zaman kita sekolah fardu ain, sekolah kafar dulu, kecil-kecil dulu. Kadang-kadang tak betul waktu. Lepas tu kita duk bawa sampai ke dewasa, tak boleh lah. Habis di situ. Habis.
Dan makna ummi, apa makna ummi? Iaitu orang yang tiada betul baca Fatihahnya. Itu dia terangkan. Takut dia faham ummi hak kat rumah tu. Ummi nak nasi sepinggan? Itu ummi lain. Ni bukan ummi tu. Ummi ni maksudnya orang yang baca Fatihah tak betul. Dalam fiqh, ummi maksudnya orang yang baca Fatihah tak betul. Qari maksudnya orang yang baca Fatihah betul. Itu istilah dalam fiqh. Habis, selesai. Kesebelahnya bahawa mendengar orang yang 39. Bahawa mendengar orang yang 39 akan segala rukun 2 khutbah. Maknanya rukun khutbah ni ada 5. 5 rukun ni semua 39 ni kena dengar. Sekurang-kurangnya 39 orang. Kalau tidur belakang ke mana? Sekarang ni khutbah ni, masjid-masjid ni banyak orang tidur. Dia ada 5 rukun. Pertama, alhamdulillah, selawat ke atas Nabi. Yang ketiga, ittaqullah. Itu okey lagi awal-awal. Lepas tu ayat Quran. Satu ayat Quran, lepas tu doa kepada muslimin muslimat. Lagu mana kalau tengah khutbah pakat tidur belaka? Tak ada seorang pun dengar rukun khutbah. Ataupun dengar tapi tak cukup 39. Lagu mana? Sah tak Jumaat? Lagu mana Kamil? Tidur belaka kan? Biasalah Jumaat kan penat orang kerja apa semua ni. Jadi tu khatib tu khutbah, ittaqullah. Hak dengarnya 4 orang. Hak lain tak dengar. Mimpi. Gaib. Sampai ke Jepun, Korea apa semua. Lagu mana? Dia kata syaratnya ke sebelah bahawa mendengar orang yang 39 itu. Dia dengar. Walaupun tak faham tak apa, yang penting dengar. Bahawa mendengar orang yang 39 itu akan segala rukun 2 khutbah. Itu dia. Sebab tu jangan tidur tuan-tuan semua. Tidur ni khilaf ulama. Ada ulama kata kalau tidur hak dengar tu tak cukup 39 orang, maka sembahyang Jumaat tak sah. Ada juga ulama yang kata macam tu, tapi pendapat yang kuatnya sah. Sebab tidur tu dia kata keadaan dia tu boleh dengar keadaan dia tu walaupun dia tidur. Maknanya dia bukan pekak, dia tidur. Maknanya keadaan dia tu sebenarnya boleh dengar. Tapi kalau pekak tak boleh. Hak mari sembahyang Jumaat 40 orang, 39 depan, geng-geng pekak belakang. Mana dengar khutbah? Tak boleh. Kena ingat tu. Sama juga saksi nikah. Saksi nikah tak boleh orang pekak, tak boleh orang buta. Sebab saksi ni nak menyaksikan dan mendengar akad nikah. Ada satu tempat, tuan-tuan semua, lama berlaku ni. Pak saudara pengantin tu, tak ingat pengantin lelaki ke perempuan, dia nak jadi saksi. Imam kata, nantilah Pak Haji. Saya nak jadi saksi, saya nak jadi saksi. Jadi Tok Imam pun takut, bagilah dia saksi. Jadi Tok Imam baru duduk tengah akad. Saya nikahkan dan kahwinkan akan nikah dengan, tak dan habis lagi Tok Imam akad, dia sah, kata dia. Sah dah. Sah macam mana pula? Orang tak ijab, tak kabul lagi, pengantin pun tak jawab lagi. Pasal dia tak dengar, dia tak bawa tu. Apa benda alat dia tu. Macam tu tak boleh. Dia mesti kena dengar. Saksi nikah mesti kena dengar apa yang disaksikan oleh siapa? Oleh saksi tadilah. Dia kena dengar. Sama juga dalam kes ni. Mesti kena dengar. Yang dengar khutbahnya sekurang-kurangnya 39 orang. Kalau tak cukup 39 orang, maka sembahyang itu tidak sah. Sembahyang Jumaat tidak sah. Syarat ke-12. Hendak terdahulu 2 khutbah atas sembahyangnya. Jadi Jumaat
khutbah dulu baru semayang. Semayang hari raya, semayang dulu baru khutbah. Semayang lain semuanya khutbah dulu, semayang dulu baru khutbah. Sejarahnya, asalnya semayang Jumaat pun sama. Dia semayang dulu baru khutbah juga. Mula-mula Islam. Sejarahnya semayang Jumaat sama macam semayang raya. Semayang dulu baru khutbah. Tapi tuan-tuan semua, ada bahagian sahabat ni bila dah lepas semayang, dia balik. Ada hal itulah, ada hal inilah, tuan-tuan semua. Samalah. Kan? Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya Jumaat dipindah khutbahnya dulu baru semayang. Khutbah dulu, orang tak balik Semayang raya tu orang tak balik pasal semayang raya. Setahun sekali. Kan tak? Pasal nak jumpa dengan orang pula, nak beraya, nak apa, tu tak balik tu. Kalau kena semayang raya tiap-tiap minggu macam semayang Jumaat, balik juga orang tu. Tapi dah macam setahun sekali tu tak balik tu. Jadi akhirnya dipindah, diubah syariat semayang hari raya daripada khutbah selepas semayang jadi khutbahnya sebelum semayang. Jadi kalau siapa khutbah khutbah Jumaat selepas daripada sembahyang tak sah lah. Kerana hukum tu dah terbatal. Di permulaan Islam saja macam tu. Habis, selesai di situ. Dan setengah daripada syarat sah Jumaat syahdan dan setengah daripada syarat sah Jumaat bahawa adalah imamnya itu daripada orang yang mendengar akan khutbahnya. Ini boleh berlaku sekiranya khatib lain, imam lain. Ini kena ambil perhatian lah. Mana tahu suatu hari nanti sembahyang Jumaat nak buat di surau kita, saya pun dah balik ke Kelantan ke masa tu ataupun dah mati ke, tuan-tuan hak duduk di sini kena ingat. Setengah tempat khatib lain, imam lain. Ada berlaku gitu. Baca khutbah orang lain, imam sembahyang orang lain. Khatib dijemput daripada mana-mana, imamnya imam masjid. Baik, kalau nak jadi macam tu macam mana? Dia kata lagi, setengah daripada syaratnya sah Jumaat bahawa adalah imamnya, imam Jumaat itu daripada orang yang mendengar akan khutbahnya. Kalau tu imam ni masa khatib duk khutbah, tu imam duk kat rumah dia. Ataupun dia duduk tempat lain, dia tak dengar khutbah. Dekat-dekat nak semayang, dia pun mari. Dia dengar hujung-hujung je khutbah, habis khutbah, dia pun naik jadi imam. Tok khatib atau orang tadi, sila Ustaz, jadi imam. Saya sakit tekak. Ataupun saya baca tak sedap. Jadi Tok Imam pun naik. Tok Imam tadi, dia tak dengar rukun-rukun khutbah. Masa Tok Khatib dia kata, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tok Imam tadi tak dengar. Tak sah sembahyang Jumaat. Ni kena ingat tuan-tuan semua. Ada juga jenis pass baton. Sepatutnya tuan-tuan semua khatib itulah yang jadi imam. Itu yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab khutbah dua itu dah ganti 2 rakaat sembahyang Zuhur. Jadi makna yang 2 rakaat lagi sembahyang Jumaat itu 2 rakaat lah. Jadi 2 khutbah, 2 rakaat sembahyang Zuhur, yang 4 tadi ganti 2. Jadi sepatutnya orang yang samalah jadi imam. Dialah yang jadi khutbah, dialah yang jadi imam sepatutnya. Tapi tidaklah dilarang. Mana sepatutnya, tapi bukan tak boleh. Nak bagi orang lain jadi imam boleh, tapi syaratnya mestilah orang yang nak jadi imam tadi dia dengar semua rukun khutbah. Kalau tidak tak sah. Tu. Kena ingat. Jadi kalau nak buat macam tu, masjid-masjid ada macam tu. Saya pergi ada. Dulu tazkirah ustaz jemputan, imam
Tazkirah ustaz jemputan, khatib pun ustaz jemputan, imam atau imam tempatan. Sekarang tak? Sekarang tazkirah ustaz jemputan, khatib imam tempatan, dengan imam pun imam tempatan. Kerana jaiz, ada rasanya jaiz keluar arahan kot. Khutbah mesti disampaikan oleh imam. Rasa macam tu kot. Allahu a'lam. Kalau dulu-dulu borong semua. Tazkirah, khutbah, imam. Habis borong berlaku. Baik, selesai di situ insya-Allah syahdan. Syahdan. Tanda syahdan tu. Bulan depan sambung. Tanda dekat syahdan. Bermula rukun 2 khutbah itu 5 perkara. Insya-Allah sambungnya bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.